Salam sejahtera, berita perdana edisi Isnin 15 Mac bersama saya Ivan Tof dan saya Hazel Desmond. Kita ikuti paparan utama malam ini. Pembelian vaksin AstraZeneca diteruskan, suntikan vaksin Sinovac bermula Khamis ini. Kesalahan boleh dikompaun RM10,000 akan diperincikan. Pulau Tioman dikenakan PKPD mulai esok. Kira-kira 1.4 juta pendaftaran untuk menerima suntikan vaksin COVID-19 melalui aplikasi MySejahtera tidak lengkap butirannya. Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairi Jamaluddin berkata mereka hanya mengisi nama dan nombor kad pengenalan tetapi tidak menjawab soalan penilaian kesihatan serta melengkapkan alamat terkini masing-masing. Alamat ini penting untuk dimasukkan sebab kita akan memberi temu janji di pusat pemberian vaksin yang paling berhampiran dengan alamat yang anda memasuki dalam MySejahtera. Itulah sebab kita minta alamat, ya. Kita tidak ambil alamat IC sebab ramai yang tidak duduk di alamat yang ada di dalam kad pengenalan. Dan alamat ini boleh Khairi bercakap pada sidang media perkembangan program imunisasi COVID-19 kebangsaan bersama Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba di Putrajaya. Individu yang tidak melengkapkan pendaftaran di MySejahtera akan menerima khidmat pesanan ringkas SMS bermula hari ini bagi meminta mereka melengkapkan pendaftaran. Setakat ini, lebih 5 juta individu sudah mendaftar untuk menerima suntikan melalui aplikasi MySejahtera. Manakala 44,399 individu pula mendaftar melalui laman sesawang dan pusat panggilan. Bilangan janji temu yang sudah dikeluarkan adalah 391,877 untuk fasa pertama dengan 301,699 orang sudah menerima suntikan. Antara penerima jururawat 23.86%, doktor 22.23%, kumpulan kesihatan lain 23.40%, tentera polis dan lain-lain 21.33%. Hanya 0.1% membabitkan anggota pentadbiran iaitu 302 orang. Malaysia buat masa ini masih kekal dengan pendirian untuk menerima dan membeli vaksin AstraZeneca biarpun beberapa negara menggantung sementara penggunaannya. Khairi Jamaluddin berkata kerajaan pada masa sama akan mengkaji isu berkaitan kesan vaksin itu seperti yang dilaporkan di beberapa negara. Kita telah menerima makluman daripada AstraZeneca berkaitan dengan kesan daripada vaksinasi. Setakat ini tidak ada data yang menunjukkan kaitan langsung antara pemberian vaksin dengan kes-kes blood clot yang telah menyebabkan kematian di beberapa negara yang lain. Namun demikian, kita masih lagi kaji perkara tersebut. Vaksin AstraZeneca belum lagi sampai di Malaysia dan belum lagi digunakan di Malaysia. Dalam tempoh masa sebelum ia sampai, kita akan terus melihat kepada maklumat data klinikal berkenaan dengan kejadian-kejadian tersebut, dan apabila pakar telah buat rumusan berkenaan dengan isu ini, kita akan umumkan nanti. Buat masa ini. Sementara itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata kerajaan yakin dengan kelulusan bersyarat diberikan bahagian Regulatori Farmasi Negara NPRA. Kita masih yakin dan percaya kepada NPRA, National Pharmaceutical Regulatory Agency, yang memang membuat penelitian yang rapi terhadap apa juga vaksin yang perlu masuk ke negara kita untuk diberi lisen ataupun kelulusan.
Untuk AstraZeneca, tentu sekali kita melihat pada kualiti, keberkesanan dan keselamatan vaksin itu sendiri. Dalam perkembangan yang sama, pemberian vaksin Sinovac dari China bermula Khamis ini. Khairi Jamaluddin akan menjadi individu pertama menerima vaksin itu di Hospital Rembau Negeri Sembilan pada 1.30 tengah hari. Hari ini kita akan terima 100,000 vaksin Sinovac. Ya, 83,070 Pfizer-BioNTech dan 100,000 vaksin dos daripada Sinovac. Dan pada 22 Mac kita akan terima 124,020 dos Pfizer-BioNTech dan 100,000 dos Sinovac. Dan pada 29 Mac kita akan terima 125,160 dos Pfizer-BioNTech. Dan pada 29 Mac tersebut, kumulatif penghantaran dos Pfizer-BioNTech adalah 1,350,000. Ya? Dan itu akan melengkapkan penghantaran untuk suku tahun yang pertama. Khairi turut memaklumkan Malaysia membeli vaksin melebihi keperluan. Ini kerana tidak semua vaksin mendapat kelulusan NPRA yang setakat ini meluluskan hanya 3 vaksin, iaitu Pfizer-BioNTech, Sinovac dan AstraZeneca. Lebihan pembelian vaksin itu sebagai mitigasi sementara menunggu kelulusan regulatori sekaligus mengurangkan risiko lewat penghantaran bekalan daripada syarikat pengeluar. Tiada charge untuk suntikan vaksin COVID-19 di hospital atau klinik swasta. Charge berkenaan dibayar sepenuhnya oleh kerajaan. Ini untuk hospital dan klinik swasta yang terlibat dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Dan ini juga adalah antara intipati perjumpaan saya dengan Association of Private Hospitals Malaysia nanti. Dan GPs sedang pun disenarai di bawah Protect Health, di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Ini bagi vaksin yang diberi melalui program kerajaan. Tambah beliau, individu yang akan menerima vaksin akan dihantar ke pusat vaksinasi berdasarkan alamat masing-masing. Jumlah kes positif COVID-19 dijangka boleh berkurangan sehingga 500 kes sehari pada Mei ini berdasarkan kadar kebolehjangkitan RT kini kurang daripada 1. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata ia boleh dilihat menerusi trend penurunan kes mengikut negeri sejak kebelakangan ini. Berdasarkan kepada data terkini iaitu 14 Mac semalam 21, modeling kes yang dilaporkan menunjukkan R0 ataupun RT telah pun capai pada 0.87 berbanding dengan RT 0.9 pada 2 minggu lalu. Pencapaian ini disumbang oleh kepatuhan terhadap standard operating procedure ataupun guideline yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Beliau berkata daerah yang berada dalam zon merah juga telah berkurangan di seluruh negara. Sebanyak 11 daerah di Semenanjung memperoleh status zon hijau berbanding 6 daerah pada 28 Februari lalu. 11 daerah di Sarawak dan 2 daerah di Sabah juga telah bertukar status kepada zon hijau. Kita tumpukan pula kepada situasi semasa COVID-19. Jumlah kes sembuh hari ini 1,973 terus mengatasi kes baharu iaitu 1,208 sekaligus menjadikan jumlah kes aktif berkurangan kepada 15,511. 3 lagi kematian turut dilaporkan menjadikan jumlah kumulatif kes kematian kini 1,213. Kita ikuti data terkini COVID-19 diikuti kes positif harian mengikut negeri.
13 kluster baru COVID-19 dikenal pasti hari ini melibatkan negeri Selangor, Johor, Sarawak, Negeri Sembilan, Kuala Lumpur, Kedah, Pahang dan Terengganu dengan 1,208 kes positif. 12 kluster melibatkan tempat kerja manakala 1 kluster berkaitan aktiviti keagamaan. 3 kluster baru di Selangor adalah kluster Sungai Puloh, kluster Batu Tiga Lama dan kluster perusahaan Amari. Manakala di Johor, kluster Jalan Mega 5, kluster Jalan Delima dan kluster Batu 19. Masing-masing 1 kluster di Sarawak, Negeri Sembilan, Kuala Lumpur, Pahang dan Terengganu dikenal pasti sebagai kluster Jalan Tanjung, kluster Industri Gunung Mas, kluster Jalan 18, kluster Kampung Air Batang dan kluster Cendering Heights. 2 kluster dikenal pasti di Kedah iaitu kluster Tapak Bina Meha melibatkan tempat kerja, manakala kluster Jalan Sekerat melibatkan aktiviti keagamaan. Sementara itu, 6 kluster yang diisytihar tamat hari ini ialah kluster Jalan Tropicana, kluster Pengkalan Tras, kluster Jalan Perindustrian Getah, kluster Lengkok Pantai dan kluster Jalan Niaga menjadikan jumlah keseluruhan 819. Dalam pada itu, Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. PKPD akan dilaksanakan di Pulau Tioman, Pahang bermula esok sehingga 29 Mac. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan langkah diambil berikutan peningkatan kes COVID-19 secara mendadak di lokaliti itu dengan kadar keboleh jangkitan dalam komuniti adalah amat tinggi. Dan sehingga semalam, Kementerian Kesihatan KKM telah melaksanakan 48 ujian saringan dengan 16 kes positif direkodkan. Pelaksanaan PKPD bagi memudahkan KKM melakukan ujian saringan secara bersasar ke atas semua penduduk serta mengawal pergerakan dan penularan jangkitan dalam komuniti. Datuk Seri Ismail Sabri turut memaklumkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di daerah Nabawan di Sabah dilanjutkan selama 14 hari lagi bermula 17 Mac sehingga 30 Mac. Sehingga kini KKM telah melaksanakan lebih 3,000 ujian saringan dengan 279 kes positif direkodkan dan masih terdapat baki 872 sampel saringan yang belum mendapat keputusan. 458 individu ditahan atas kesalahan ingkar prosedur operasi standard SOP semalam. Datuk Seri Ismail Sabri berkata daripada jumlah itu, 438 di kompaun, 7 di reman, manakala 13 lagi dijamin. Kesalahan paling tinggi yang direkodkan adalah aktiviti pusat hiburan iaitu sebanyak 260 individu. Manakala untuk kesalahan rentas daerah atau negeri tanpa kebenaran pula adalah 90 individu. 8 parti ditangkap manakala 4 kenderaan darat telah dirampas dalam op benteng semalam. Kerajaan akan memperincikan kesalahan yang boleh dikenakan kompaun RM10,000 mengikut Ordinan Darurat Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit Pindaan 2021. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata ia bagi menangani kekeliruan dalam kalangan masyarakat sejak penguatkuasaannya 11 Mac lalu. Perkara itu akan dibincangkan dalam mesyuarat jawatankuasa teknikal perusahaan darurat COVID-19 esok. Datuk Seri Taqiyuddin berkata jika kesalahan yang dilakukan adalah kecil seperti tidak memakai pelitup muka, pesalah tidak wajar dikenakan kompaun RM10,000. Tapi kerajaan bagi jaminan kita akan selesaikan pelaksanaannya. Termasuklah pengeluaran saman kepada mereka yang melakukan kesalahan. Esok kita akan mesyuarat. Pagi esok, jawatankuasa pengurusan darurat COVID ni, saya pengurusi bersama dengan Tan Sri Ketua Setiausaha Negara. Saya dah bercakap tadi, kita akan bincang, kita akan kategoriskan, senaraikan jenis kesalahan, berapa amount kompaun maksimum boleh bagi. Jadi itu jelaslah.
Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menghadiri taklimat sempena lawatan delegasi Jawatankuasa Pengurusan Darurat COVID-19 bersama Kerajaan Negeri Perlis di Kompleks Dewan Undangan Negeri Kangah. Turut hadir Menteri Besar Perlis Datuk Seri Azlan Man, Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun dan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah. 70 kes melibatkan kesalahan di bawah Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990 kurungan Akta 446 pindaan 2019 akan didakwa di mahkamah bulan ini. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan berkata pendakwaan itu merupakan yang pertama kali dibuat sejak akta itu mula dikuatkuasa 1 September tahun lalu. Beliau berkata sehingga 31 Januari lalu 124 kertas siasatan dibuka di bawah akta tersebut melibatkan 59 majikan daripada pelbagai sektor. Ini termasuk sektor pembuatan sarung tangan getah dan perabot, pembinaan, peruncitan dan perkilangan. Dan sepanjang tempoh itu 3,452 majikan telah diperiksa melibatkan 101,726 pekerja tempatan dan asing. Sehingga hari ini, Timbalan Pendakwa Raya atau TPR telah setuju untuk mengambil tindakan penguatkuasaan terhadap 70 kertas siasatan. Antaranya adalah seperti berikut. Seksyen 24D iaitu tidak perakuan penginapan. Seksyen 24A iaitu bangunan penginapan tidak sesuai didiami mengikut undang-undang pihak berkuasa tempatan. Dan Seksyen 24J iaitu gagal menyediakan penginapan berasingan untuk pekerja berlainan jantina. Datuk Seri M. Saravanan memaklumkannya dalam sidang media di Putrajaya. Tambah beliau, kesemua pertuduhan boleh dikenakan denda tidak melebihi RM50,000 jika sabit kesalahan. Selain itu, sepanjang penguatkuasaan Akta 446 di bawah pindaan Ordinan Darurat yang dilaksana sejak 26 Februari sehingga 11 Mac lepas, sebanyak 3,256 majikan telah diperiksa. 8 kertas siasatan telah diberi izin kompaun. Polis Pulau Pinang berjaya menumpaskan sindiket pengedaran dan penyeludupan dadah antarabangsa dipercayai bagi aktif sejak setahun lalu. Ia susulan penahanan dalam kegiatan seorang lelaki warga tempatan berusia 54 tahun dan seorang warga Bangladesh di Batu Feringgi dengan nilai rampasan keseluruhan bernilai RM5.7 juta. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Sabudin Abdul Manan berkata suspek pertama yang juga seorang pengusaha sukan air dan mempunyai 3 rekod jenayah lampau itu ditahan di Jalan Pantai Batu Feringgi ketika cuba melarikan diri setelah menyedari dikejar pasukan polis. Hasil pemeriksaan menemukan 15 bungkus syabu seberat 144.7 kilogram bernilai kira-kira RM5.2 juta, sepucuk pistol Taurus dan 53 butir peluru. Ia kemudian disusuli sebuan ke sebuah rumah di Teluk Bahang yang dijadikan transit penyimpanan dadah dan 129.7 kilogram syabu yang diletakkan di dalam sebuah peti besi di ruang tamu rumah berkenaan dirampas. Siasatan mendapati dadah berkenaan untuk pasaran Indonesia. Seorang warga Bangladesh berusia 35 tahun turut ditahan. Dia akan bawa ke perairan yang lebih kurang 25 hingga 30 batu nautika daripada pantai Pulau Pinang dan dibuat penyerahan dari bot ke bot di situ. Bot jenis macam bot nelayan lah, bot fiber. Turut disita 5 buah kereta dan sebuah motosikal dianggarkan bernilai RM561,800. Suspek kini direman 7 hari bagi meneruskan siasatan dan kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya, Seksyen 8 atas senjata api 1971 yang boleh disiasat di bawah Seksyen 8(A) atas senjata 1960.
Indeks pendaya upayaan pengguna di negara ini berada pada tahap sederhana, iaitu 63.1% yang menunjukkan pengguna di Malaysia masih belum benar-benar menghayati dan mempraktikkan hak mereka. Bagi menangani isu kepenggunaan semasa, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Natalinggi berkata, kementerian akan terus merangka program advokasi di setiap peringkat masyarakat dan berucap sempena sambutan Hari Hak-Hak Pengguna Sedunia dan Hak Pengguna Kebangsaan 2021, Datuk Seri Alexander berkongsi beberapa program yang dijalankan di kementeriannya dalam memastikan hak-hak pengguna terpelihara, dan antaranya aplikasi Price Catcher, aplikasi My Sales Tracker dan Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia. Aplikasi Price Catcher adalah aplikasi untuk membuat perbandingan harga bagi mendapatkan barangan pada harga yang berpatutan. Aplikasi My Sales Tracker bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada pengguna untuk membuat semakan aktiviti jualan murah. Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia merupakan satu platform alternatif kepada Mahkamah Sivil untuk pengguna memfailkan tuntutan tebus rugi bagi pembelian barang dan perkhidmatan. Pada tahun ini, buat julung kalinya negara menyambut Hari Pengguna Kebangsaan serentak dengan Hari Hak-Hak Pengguna Sedunia dengan tema menangani pencemaran plastik yang dipilih untuk Hari Hak-Hak Pengguna Sedunia tahun ini. Datuk Seri Alexander berkata isu pencemaran merupakan antara cabaran terbesar yang dihadapi pada masa ini ekoran pengurusan bahan buangan yang tidak berhemah. Menurut kajian Tabung Alam Sedunia WWF pada 2019, Malaysia antara negara paling tinggi menggunakan plastik di Asia dengan purata penggunaan setiap individu 16.78 kilogram setahun berbanding China, Indonesia, Filipina, Thailand dan Vietnam. Sedikit usaha sebagai pengguna seperti pelaksanaan konsep 7R, Rethink, Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, Repair dan Replace mampu memberi impak yang tinggi dalam menguruskan bahan buangan plastik dengan lebih berkesan. Saya juga menyeru kepada semua pemain industri dari pelbagai sektor perniagaan agar sama-sama mengembeling usaha dengan mencari alternatif yang lebih mesra alam dalam penghasilan dan pembungkusan produk. Selain daripada isu penggunaan plastik, lambakan produk elektrik dan elektronik yang tidak mempunyai label SIRIM ST di pasaran bukan isu baru, namun ia didakwa semakin membimbangkan. Mungkin disebabkan harga yang ditawarkan lebih murah sehingga ada segelintir pengguna yang sanggup mengenepikan aspek keselamatan produk berkenaan, dan keadaan itu diambil peluang oleh peniaga yang tidak bertanggungjawab. Kita ikuti laporan khas wartawan Tuan Ikram Tuan Muhammad sempena Hari Pengguna tahun ini. Ini Chinese. Oh, Chinese ni. Okey, sama. Yang di dalam ni. Dia stok kirim tak ada dia. Tak ada. Mana nak pakai kalau tak ada kirim? Itu antara maklumat yang kami peroleh hasil tinjauan kami di beberapa lokasi sekitar Lembah Kelang. Masih banyak produk elektrik yang tidak mempunyai label SIRIM dan ST dijual tanpa rasa bimbang oleh para peniaga. Mereka bakal berdepan tindakan undang-undang. Kali koden dia dalam peraturan ni, maksimum dia RM5,000 je, RM5,000 dan juga penjara 1 tahun.
Tapi kita ada cadangan untuk meningkatkan lagi lah penalti tu. Jadi cadangan itu masih lagi di peringkat draft. Kita juga sedang menyediakan kertas siasatan lah. Ada lebih kurang 30 kertas siasatan lagi yang telah pun dibuka, dan sekarang ini kita menunggu keizinan daripada DPP untuk compound. Tapi kalau dia tak bayar compound, kita akan dakwa. Dalam tempoh 4 tahun, lebih 200 kes kemalangan elektrik dilaporkan berpunca daripada kecacatan pada perkakasan elektrik, pemasangan tidak sempurna serta prosedur kerja yang tidak selamat. Kini, tren pembelian barangan elektrik dan elektronik tertumpu pada laman e-dagang. Suruhanjaya Tenaga tiada kuasa untuk melarang mahupun memantau pembelian barangan elektrik tanpa label sirim ST kerana ia adalah hak pengguna. Namun, apa yang perlu dilakukan ialah pengguna boleh membuat semakan kelulusan sirim ST di laman web Suruhanjaya Tenaga iaitu di www.st.gov.my. ST juga bakal menyertakan kemudahan menyemak tahap kecekapan tenaga sesuatu barangan elektrik hanya dengan mengimbas kod QR di pelekat kecekapan tenaga. Kalau beli kat kedai yang murah, lepas tu kita tengok yang ada sirim lah. Kalau online lah kan? Online dah biasa lah, standard mesti murah dulu kan. Lepas tu second baru sirim lah. Tapi dua-dua mesti kita kena tengok lah. Tak semestinya murah tu kualiti kan. Mostly lah, kebanyakannya tak banyak yang ada cok keselamatan tu, cok sirim ke apa ke. Tak banyak yang ada benda-benda sertifikat ni, tak ada. So maknanya dia orang jual ni asal boleh jual. So kita sebagai pengguna, saya boleh cakap kita kena berhati-hatilah. Pertama sekali hati-hatilah. Murah ke mahal ke tu nombor 2. Hati-hati dulu. Yang berkualiti lah. Yang kualiti lah. Cop sirim lah. Sebab dah dijamin. Kalau beli yang murah pun nanti rosak. Kalau saya memang penting keselamatan, so saya just ambil apa yang sirim dah approve lah. Yang penting tak kisah harga tu, kalau mahal lepas tu dia berkualiti dan boleh pakai untuk tahan lama, so belilah. Tak kisah mahal ke murah, yang penting dia selamat dan ada cok sirim saja. ST bersama-sama Sirim Februari lalu juga telah melancarkan kempen kesedaran keselamatan. Ia diharap dapat membantu meningkatkan lagi kesedaran pengguna terhadap kepentingan label Sirim ST. Tuan Ikram Tom Muhammad, Berita RTM. Penularan pandemik COVID-19 sejak lebih setahun memberi kesan besar kepada sektor pelancongan dan tidak terkecuali sektor pelancongan Taman Negara di Johor yang terjejas dengan pengurangan angka kemasukan pelawat sejak tahun lalu. Perinciannya bersama Anas Mat Nor yang berungkai inisiatif Perbadanan Taman Negara Johor PTNJ dalam usaha merancakkan semula aktiviti di taman-taman negara negeri itu. Kesemua 5 taman negara di Johor iaitu Gunung Ledang di Tangkak, Tanjung Piai dan Pulau Kukuk, Pontian serta Taman Negara Endau Rompin, Selai dan Peta ditutup sepenuhnya sejak pelaksanaan PKP sehingga PKPB sebelum pembukaan semula pada 11 Mac baru-baru ini. Pengarah PTNJ Hanis Musalman Salehan berkata, sepanjang tahun lalu hanya 92,546 pelawat direkodkan berbanding 168,390 pada 2019 iaitu pengurangan 40%. Bagi meningkatkan semula jumlah pengunjung, pihaknya akan menjalinkan kerjasama dengan Tourism Johor, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya serta agensi-agensi kerajaan. Kita buatkan buatkan program, lepas tu kita adakan kerjasama dengan MATA untuk keluar pameran. Dan kita pun ada juga mengunjungi pejabat-pejabat kerajaan untuk kita mempromosikan. Kita pun ada buat promosi di dalam ni. Kita pun ada laman web Perbadanan Taman Negara Johor yang mana kita menggunakan saluran ini untuk kita memperbagaikan kita punya promosi untuk kita menarik para pelancong lah. Sekiranya penularan pandemik COVID-19 berkurang,
Beberapa program tahun ini dijangka akan dilaksanakan termasuk cabaran basikal bukit Endau Rompin, Hari Konservasi Paya Bakau Kebangsaan di Tanjung Piai dan Hari Terbuka Taman Negara Johor. PTNJ optimis angka pelawat dapat bertambah terutama selepas pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Jadi saya rasa bila kerajaan membuka tentang vaksin ni, pada saya dia memberi kesan yang positif pada Perbandaran Taman Negara sendiri. Jadi orang lebih confident nak pergi ke Taman Negara. Wah, sekarang ni kalau saya rasa kalau pergi Taman Negara ni memang dapat menikmati udara dan suasana yang bersih dan nyaman. Kami turut meninjau ke Taman Negara Tanjung Piai dan Pulau Kukup selepas ia mula dibuka. Sambutan dilihat sangat menggalakkan daripada para pelawat. Syok jugalah daripada sebelum ni. Terkurung duduk kat rumah apa semua. Dapat keluar berjalan, kira bawa bini apa semua. Kalau tak seorang je. Ni berdua boleh jalan-jalan. Alhamdulillah happy lah sebab anak-anak lah yang paling happy sebenarnya. So ada orang memang terkurung kan. So dapat keluar ni, tengok ni lah. Kemain lagi happy. Kita mak-mak pun suka lah tengok orang happy. Dapat extension kat sini pun udara segar kan. Betul, dia sediakan mask semua kan. Dah biasa dah ya? Betul, dah terbiasa lah. Ifan anak sekolah pun, ya semua happy lah. Diorang pun dah boleh dah buka sekolah. Dah macam hujung cuti ni pun boleh berjalan. Segar dan nyaman. Suasana seperti ini pastinya dirindukan oleh penggemar ataupun pecinta alam semula jadi. Yang risau anda boleh berbuat demikian ketika ini kerana PKPB sedang dilaksanakan di negeri Johor. Boleh rentas daerah dan juga melancong selain pembukaan semula taman-taman negara oleh Perbadanan Taman Negara Negeri Johor. Tapi patuh SOP yang ditetapkan. Anas Banol, Berita RTM. Model baharu Program Pembangunan Peneroka PPP diperkenal dengan peruntukan 100 juta ringgit bagi membantu mempertingkat pendapatan golongan berkenaan. Peruntukan tersebut meliputi geran dan pembiayaan. Usaha antara Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda dan Agrobank itu memberi peluang kepada peneroka tempatan mencuburi projek berskala besar dan bernilai tinggi. Menurut pengerusi Felda, Datuk Seri Idris Jusoh, projek ini menyasarkan pelibatan 100 buah koperasi peneroka dan 500 individu. Model baharu ini juga dijangka akan menambah pendapatan setiap peneroka daripada RM1,000 kepada RM1,500 sebulan dalam bentuk dividen tahunan. Manakala pendapatan bagi projek individu bermula daripada RM500 hingga RM1,000 sebulan. Dari aspek pembiayaannya, dari aspek subject matter, dari aspek apa yang nak ditanam, semua dah dalam file komputer Agrobank. Keluasan yang sesuai untuk tanam. Beliau ditemui pemberita pada majlis menandatangani perjanjian kolaborasi model baharu PPP. Felkra Berhad membuka lebih 1,000 peluang pekerjaan di ladang sawit di 4 negeri utama. Ia termasuk ladang sawit di Sarawak, Pahang, Johor dan Perak. Felkra mengambil langkah itu bagi memenuhi keperluan tenaga kerja apabila lebih 20% pekerja asing telah dihantar pulang ke negara masing-masing. Pada kita pula di pihak Felkra Berhad sendiri, kita menyediakan pelaksanaan untuk diorang lah. Dalam masa sama kita juga sediakan, kita tingkatkan dari segi allowance untuk menarik minat diorang. Kita sediakan allowance perumahan, allowance kehadiran. Felkra turut menawarkan beberapa kursus bersesuaian bagi menarik minat masyarakat untuk menceburi sektor berkenaan.
penuai-penuai baru ini, pertama mereka kena jalani latihan induksi. Tak lama, seminggu saja. Kita kebalkan diri mereka untuk menjadi penuai yang baik. Kedua, kita buat latihan dalam ladang. Yang ini ambil masa antara 3 hingga 4 bulan supaya mereka mahir menggunakan galah. Sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi MIDEK menggariskan pelaksanaan 86 program berjumlah 5.15 bilion ringgit tahun ini. Menurut menterinya, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, usaha ini merangkumi program pembiayaan dan moratorium, pembangunan kapasiti dan latihan, pendigitalan dan adaptasi teknologi serta akses kepada pasaran. Jelasnya, kesemua program itu termasuk dalam perancangan strategik 2021 MIDEK yang dirangka berdasarkan pendekatan hala tuju 5E dengan pelibatan semua bahagian dan agensi. Fokus pelaksanaan yang akan diberi perhatian berteraskan kepada pendekatan 5E, iaitu in culture, enable, empower, energize and engage. Hal tuju ini akan menyokong kewujudan keseluruhan ekosistem keusahawanan yang holistik, kondusif, seterusnya memacu agenda pembangunan sosioekonomi Malaysia yang seimbang dan progresif. Beliau berucap pada Majlis Perhimpunan Bulanan dan Pencapaian Setahun Malaysia Prihatin MIDEK di Putrajaya. Jelasnya lagi, bagi tujuan memperkasa gerakan koperasi, Pelan Transformasi Koperasi Malaysia 2021 hingga 2025 Transcom dibangunkan dan akan dilancarkan tidak lama lagi oleh Perdana Menteri. Rang Undang-Undang Koperasi Pindaan 2020 juga telah diluluskan dan mula berkuat kuasa 1 Mac lalu bagi menyokong pembaharuan Transcom. Datuk Seri Dr. Wan Junaidi turut memberitahu tahun ini kementeriannya menyasarkan 100 jutawan PKS. Sementara itu, melihat kepada pencapaian tahun lalu meski berdepan cabaran COVID-19, beliau berbangga dengan prestasi yang ditunjukkan kekitangan dan agensi di bawah MIDEK. Antaranya SME Corp, Tekun Nasional Tekun, Institut Keusahawanan Berhad, InScan, Bank Rakyat dan SME Bank. Contohnya SME Corp, jumlah peruntukan pada tahun pembiayaan pada tahun 2019 46 juta, 46.1 juta dan penerimaan manfaat 1,326 orang. Tetapi pada tahun 2020 jumlah peruntukan yang diluluskan ialah 87.6 juta dan penerimaan manfaat ia 9,247 orang. Begitu tinggi sekali pendedakan kejayaan dan prestasi yang telah dilaksanakan. Ini menunjukkan tiap-tiap program dia masih sama, ya, tetapi cara pengendaliannya masih sama. Orang yang dilatih dengan cara-cara yang sama, hanya tidak secara konvensional, menggunakan online latihan dan sebagainya, komunikasi semua tu, tetapi banyak pelaksanaan tu telah ubah suai, diperbaiki. Baik, seperti biasa kita ke segmen sukan. Baik, rakan tugas Nazri Fahmi ada perincian mengenai 2 pengadil yang cuai di atas padang. Nazri, teruskan. Dua pengadil berdepan hukuman oleh FAM. Verstappen buat Hamilton gerun. Terima kasih Ivan dan Hazel. Dimulakan dengan perkembangan sukan bola sepak terlebih dahulu. Tiada istilah beri muka. Itu gambaran tindakan drastik yang diambil oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM terhadap 2 pengadil yang cuai di atas padang dalam saingan Liga Super dan Liga Premier baru-baru ini.
Menurut Badan Induk Bola Sepak berkenaan, dua pengadil tersebut adalah Muhammad Amirul Aizat Muhammad Lodin dan Muhammad Fairuzi Mat Desa. Muhammad Amirul Aizat didapati berada di kedudukan yang salah di dalam kotak penalti sewaktu mengadili perlawanan Liga Premier Kelantan FC menentang Perak FC 2 pada Sabtu lalu. Pengadil tersebut bakal mengikuti program penambahbaikan dan hanya akan diberi lantikan semula untuk mengadili perlawanan selepas selesai penilaian dibuat terhadapnya. Dalam pada itu, Muhammad Fairuzi pula didapati membuat kesilapan apabila gagal mengesan tindakan pemain PJ City FC Ahmad Khairi Anwar Ahmad Zamri yang melakukan aksi berbahaya dan memberikan sepakan penalti atas tindakan itu ketika menentang Melaka United dalam saingan Liga Super Rabu lalu. Tindakan pengantungan selama 2 minggu telah dikenakan oleh Muhammad Fairuzi. Sementara itu, 3 pemain turut dihadapkan ke Jawatankuasa Tata Tertib FAM atas kesalahan dilakukan. Mereka adalah pemain Kelantan FC Jack Hindle, pemain Melaka United FC Alex Dos Santos Goncalves dan pemain PJ City FC Ahmad Khairil. Liga Super Terengganu FC membuktikan mereka mampu menjadi pencabar utama kepada JDT pada kempen musim ini. Lebih mendebarkan kedua-dua pasukan masih kekal dengan rekod tanpa kalah selepas 3 perlawanan sekaligus menyaksikan cabaran sengit bakal dihadapi pendahulu Johor Darul Ta'zim. Ketika ini Terengganu FC berada di tangga kedua berkongsi 9 mata dengan pendahulu dan kedua-dua pasukan hanya dibezakan dengan kelebihan jaringan. Menurut Ketua Jurulatih Terengganu FC Nafuzi Zain, kesemua pemainnya telah memberikan komitmen terbaik untuk meraih kemenangan dalam aksi menentang Perak FC semalam. Kredit untuk player yang tunjuk effort dan karakter yang sebenar berdepan dengan Perak. Kita tahu game yang sangat sukar malam ni. Kita dari segi kita kena lebih motivation, lebih effort, lebih energi untuk kita menang dengan Perak. Selepas ini Terengganu FC bakal menentang Melaka United pada Rabu ini di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin. Dalam aksi yang berlangsung di Stadium Perak semalam, menyaksikan tuan rumah Perak FC kempunan mengutip 3 mata selepas dikecewakan Terengganu FC 0-2. Anak buah Nafuzi Zain dilihat lebih bernapsu mencipta peluang untuk menjaringkan gol pada babak pertama. 2 gol Terengganu FC dijaringkan oleh Faisal Abdul Halim pada minit ke-24 dan Desi Marcel pada masa kecederaan. Keputusan itu juga adalah kekalahan pertama buat Perak FC dan bagi Terengganu FC, ia adalah kemenangan ketiga berturut-turut selepas 3 perlawanan berlangsung. Menjelang Sukan SEA 2021 di Hanoi, Vietnam, 8 calon timbalan ketua kontijen kini berada dalam radar Jawatankuasa Pembinaan Sukan SEA 2021. Perkara tersebut dimaklumkan oleh Syaf Dimension CDM Malaysia ke Temasya berkenaan, Dato' Hamidin Muhammad Amin. Menurut Hamidin, beliau sudah menerima cadangan 8 nama dan pengumuman akan dibuat dalam tempoh 2 minggu lagi. Kesemua calon berkenaan akan dinilai oleh CDM dan Jawatankuasa Pemilihan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelum keputusan rasmi dibuat. Dalam pada itu, Hamidin turut memaklumkan pihaknya akan mengenal pasti jumlah keseluruhan kontijen selepas setiap pasukan memuktamadkan pemilihan pengurus pasukan masing-masing dalam masa terdekat. Dia berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat awal kumpulan gerak kerja kontijen negara menjelang Temasya yang akan berlangsung 21 November hingga 2 Disember ini. Fokus utama mesyuarat tersebut adalah mengenal pasti skop tugasan kumpulan gerak kerja CDM dan sekretariat menjelang Temasya di Vietnam. Perkembangan saingan Liga Hoki Malaysia MHL 2021. Universiti Kuala Lumpur UniKL meneruskan rentak kecemerlangan dengan menupaskan pasukan hoki Terengganu THT 4-2 dalam saingan yang berlangsung semalam. Kemenangan itu hadir 3 hari selepas bergelar juara Piala Sumbangsi MHL musim ini. Dalam perlawanan Liga Premier yang berlangsung di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil, menyaksikan kedua-dua pasukan handalan mempamerkan aksi menyerang. UniKL berjaya membuka jaringan seawal minit ke-13 menerusi pukulan sudut penalti yang disempurnakan Muhammad Razi Abdul Rahim. 3 lagi gol UniKL dijaringkan menerusi pukulan sudut penalti Pamvadip Singh 3 minit sebelum berakhir separuh masa pertama.
pukulan sudut penalti Muhammad Razi pada minit ke-35 dan gol padang Muhammad Syukri Abdul Muttalib pada minit ke-42 untuk mendahului dengan selesa. Ketinggalan 0-4, THT cuba bangkit menerusi pukulan sudut penalti Muhammad Akimullah Anwar dan Muhammad Arif Syafiq Ishak pada minit ke-51 dan ke-53, namun usaha mereka menyamakan kedudukan gagal. Kemenangan di Rakyuni KL membolehkan kelab berkenaan mengumpul 4 mata untuk berada di tangga ketiga Liga. Dalam perkembangan sama, aksi Maybank menentang UiTM-HA turut menjadi tumpuan semalam. Maybank berjaya mengekalkan status di tangga teratas Liga dengan 6 mata selepas meraih kemenangan 1-0 ke atas UiTM-HA. Jaringan tunggal perlawanan diperolehi menerusi pukulan sudut penalti Najmi Farizal Jazlan pada minit ke-45. Sementara itu, TMB yang dibarisi 10 pemain kebangsaan musim ini mendapat kemenangan pertama dengan mengalahkan Nur Insafi 6-0. Kesemua gol TMB dijaringkan oleh Muhammad Aminuddin Muhammad Zain pada minit ke-9 dan 56, Muhammad Syarif Sabah pada minit ke-11 dan ke-44. Sementara baki 2 gol diperoleh menerusi Said Muhammad Syafiq Said Colan pada minit ke-25 serta menerusi Muhajir Abdul Rauf pada minit ke-45. Kemenangan tersebut membolehkan TMB berada di tangga kedua dengan 4 mata. Selepas ini TMB bakal menentang Sabah pada Khamis ini. Sekian sahaja berita sukan untuk malam ini. Kembali semula bersama Ivan Hazel untuk perkembangan selanjutnya. Terima kasih. Gara-gara tidak dibenarkan kahwin untuk kali kedua, seorang warga Mas sanggup memanjat tiang elektrik setinggi 8 meter. Kejadian di India itu bukan sahaja menyusahkan ahli keluarganya tetapi juga penduduk kampung. Penduduk mengambil masa sejam memujuk lelaki berkenaan untuk turun dengan selamat. Dan difahamkan lelaki itu telah kematian isteri sejak 4 tahun lalu dan hasrat berkahwin semula tidak dipersetujui anak-anaknya. Di Pakistan pula, majlis perkahwinan sepasang pengantin dikecam pencinta haiwan dan aktivis di seluruh dunia selepas menggunakan anak singa sebagai aksesori penggambaran. Anak singa itu diberikan ubat penenang dan berbaring di antara pengantin lelaki dan perempuan ketika penggambaran berlangsung. Sesi penggambaran menggunakan haiwan menjadi pilihan pasangan itu untuk membuat kelainan, namun ia dibantah aktivis haiwan kerana dianggap sebagai penganiayaan terhadap binatang. Dan ini satu lagi kisah pelik. Ini mungkin perkataan yang sesuai untuk seorang warga Mas dikenali sebagai Ramdas Botki. Selepas dia gemar memakan batu. Lelaki tersebut mempunyai tabiat itu sejak 32 tahun lalu dan rutinnya makan 205 kilogram batu sehari. Difahamkan Botki mempunyai selera aneh selepas mengalami sakit perut yang agak lama dan dia minta petua daripada penduduk kampung yang mengesyorkan untuk makan batu. Warga Mas itu mengaku penyakitnya kian hilang dan sering makan batu secara sembunyi kerana mendapat tentangan keluarganya. Apapun, jangan tiru. Berita perdana edisi 15 Mac 2021 berakhir di sini. Daftar di MySejahtera untuk janji temu vaksinasi COVID-19 yang akan diberikan secara berperingkat mengikut fasa kelayakan. Lindung diri, lindung semua dan terus patuhi SOP untuk putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Salam sejahtera. Jumpa lagi.